Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah Ustaz. Sihat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu kita pada tengah petang ni untuk kita teruskan lagi perbincangan tentang keindahan bahasa Al-Quran ataupun kitab yang sedang kita baca, At-Ta'birul Qur'ani ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada siapa-siapa ingat tak kita muka surat yang keberapa? So saya jelaskan. Okey, pada muka surat yang ke-327. Terima kasih ya Puan Syahira. Muka surat yang ke-327. Poin yang keempat ya tuan-tuan ya. Kat sini, qala fil an'ami ya. Okay, dia tahu kalau tuan-puan yang ada buku ataupun dah print buku, boleh buka muka surat yang ke-327. Okay, kita ni sedang cerita tentang apa tuan-puan? Kita sedang bercerita tentang perbezaan antara firman Allah dalam surah Al-An'am. Firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Selalunya yang dibincangkan pada ayat ini ya, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi perbandingannya dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian ada ayatnya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan kita telah nyatakan ada lagi perbezaan-perbezaan yang lain, tetapi yang masyhurnya bahagian tadi tu. Itu yang masyhur. Tapi untuk yang ni, dua surah ni, ada lagi perbandingan yang lain tentang berlaku baik kepada ibu bapa dan sebagainya. Ya tuan-puan, ini contoh yang ada pada dua kumpulan ni, dua ayat ni. Yang pertama melarang daripada mensyirikkan Allah. Yang kedua menyuruh untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga melarang daripada membunuh anak-anak kerana miskin. Yang keempat melarang daripada mendekati perkara yang buruk, iaitu zina. Kemudian yang kelima melarang daripada membunuh manusia. Yang keenam melarang daripada menggunakan harta anak yatim. Yang ketujuh menyuruh untuk menyempurnakan timbangan dan sukatan. Yang ke-8 menyuruh untuk menyempurnakan janji ya. Jadi ini perkara yang ada pada dua surah ni. Dan kita dah nyatakan beberapa huraian. Poin yang pertama berkenaan dengan wala taqtulu auladakum min imlaq dan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq dalam surah Al-Isra. Yang kedua nahnu narzuqukum wa iyyahum dan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi rakaman kelas yang lepas tu tuan-puan boleh dapatkan dalam ruangan komen ataupun tuan-puan boleh tengok dalam page ya, page Akademi Tadabbur Malaysia. Yang ketiga perbezaannya kita bincangkan wala taqrabul fawahish dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Yang keempat wa aufu al-kaila wal mizan, disebut al-kail dulu. Kemudian dalam surah Al-Isra disebut dahulu tentang menyempurnakan janji ya. Jadi itu perbezaan yang kelima. Allah tambah lagi pada surah Al-An'am untuk berkata adil ataupun berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu.
Terima kasih ya Puan Syahira. Rakaman kuliah lepas tuan-puan boleh dapatkan dalam ruangan komen ni, YouTube dia tu. Yang keenam, wa bi'ahdillahi aufu, berbanding dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahd. Yang ketujuh, idza kiltum, ditambah pada surah Al-Isra wa auful kaila, kemudian ada tambahan idza kiltum, dan idza kiltum ini tidak ditambah pada surah Al-An'am. Kemudian perbezaan yang jelas, kita bincang perbezaan yang jelas antara surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Yang pertama, Allah melarang daripada kesyirikan, tapi lafaz yang digunakan alla tusyriku bihi syai'a. Dalam surah Al-Isra Allah sebut la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ya. Kemudian ditambah lagi dalam surah Al-Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Okey, ini sesi ulangan kita tuan-tuan ya. Ulang kaji sejak sebelum kita masuk poin yang keempat ya. Yang kedua, dalam surah Al-Isra dan surah Al-An'am, selepas dinyatakan larangan daripada mensyirikkan Allah, Allah sebut wabil walidaini ihsana. Jadi kedua-dua surah ni ditambah tentang berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Okey, kemudian yang kedua, la taqtulu auladakum min imlaq, dibincangkan, diuraikan. Yang ketiga, ketiga mana ya? Yang ketiga ni, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang keempat, jadi kita petang ni kita masuk poin yang keempat tuan-tuan ya. Poin yang bawah ni. Pada muka surat yang ke-327 ya. Jadi bismillah. 10 minit kita ulang kaji sejak tadi ya, sekali lalu. Jadi ulang kaji ni laju dah sikit ya. Kawan nak bagi recall sekejap sebelum masuk poin yang keempat. Poin yang keempat tuan-puan, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am. Allah katakan wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah kata, dan janganlah kamu mendekati al-fawahish. Al-fawahish yang dimaksudkan dekat sini maksudnya keburukan ataupun dengan nama lainnya zina ya. Jangan kamu mendekati zina. Ma zahara minha, apa yang nyata daripadanya, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Kemudian dan dalam surah ini waqad marra fi as-surah nahwu hadha. Dalam surah ini telah pun berlalu ayat yang semisal ini ya, iaitu firman Allah wa dharu zahiral ithmi wa batinah, dan tinggallah perkara yang zahir dalam dosa, yakni dosa yang zahir, wa batinah, dan dosa yang tersembunyi. Jadi ini yang membezakan tambahan ma zahara minha wa ma batani ya. Kenapa dalam surah Al-An'am ada tambahan ma zahara minha wa ma batan? Bandingkan dalam surah Al-Isra bila sebut wala taqrabuz zina, tambahannya bukannya ma zahara minha wa ma batan, tapi yang ditambah di situ adalah innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Tadi dalam surah Al-An'am wala taqrabul fawahisha, disebut awal fawahish, tapi dalam surah Al-Isra disebutkan zina, barulah disebutkan zina tu apa? Kana fahishatan. Jadi bentuk struktur ayat ni tak sama dengan dalam surah Al-An'am ya. Okey, faqad ammama fil an'am, maka dia telah menggunakan lafaz yang umum dalam surah Al-An'am, iaitu Allah sebutkan dengan lafaz al-fawahish, dan Allah tambah lagi ma zahara minha, apa yang jelas daripadanya dan apa yang tersembunyi. Manakala dalam surah Al-Isra wa khassa zina bidzikri min bainil fawahish fil Isra, Allah mengkhususkan lafaz zina dengan menyebutkan zina ni dalam kalangan daripada al-fawahish dalam surah Al-Isra. Jadi dalam surah Al-An'am disebut fawahish, tapi maksudnya zina ya. Jadi digunakan dengan bentuk yang umum. Kalau sebut fawahish ni selalunya tak semestinya zina ya. Fawahish ni perkara yang buruk, kemungkaran yang besar, itu fawahish. Kita boleh terjemahkan dengan maksud yang lain, cuma tafsir yang menjelaskan fawahish di situ maksudnya zina dalam surah Al-An'am. Tapi dalam surah Al-Isra dikhususkan dengan lafaz zina.
Yang mana dua-dua ni akhirnya menatijahkan terjemahan yang sama. Wala taqrabuz zina ataupun wala taqrabuz al-fawahish, benda yang sama. Cuma lafaz yang dipilih itu sedikit berbeza. Ya? Jadi bezanya dalam surah Al-An'am itu bentuknya lafaz itu umum. Dalam surah Al-Isra, lafaznya itu adalah bentuk yang lebih khusus. Wasababu dzalik, sebab apa ya? Sebabnya adalah wallahu a'lam, Allah lebih tahu, tapi annal annal muftaqira alladhi la yajidu shay'an ka'annal muftaqira alladhi la yajidu shay'an qad yartakibu sayyi'atin kathirah. Dia kata wallahu a'lam kerana barangkali lah bila sebut dalam penulisan ni, tuan-puan, dalam buku, selalunya setengah ulama bila mereka menjawab wasababu zalik, contohlah dia sebut sekian-sekian, kemudian dia nak jawab, akhirnya dia akan selitkan wallahu a'lam, ya, apa pun kita serah kepada Allah, tapi pada hemat dia bacaannya begini, ya, jawapannya begini, bahawa orang yang memerlukan ni, yang tidak mendapati sesuatu, maka sesekali boleh menyebabkan dia ini melakukan keburukan yang banyak. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluannya. Ya? Jadi orang miskin, orang yang tak ada apa-apa, jadi barangkali dia boleh lakukan kemungkaran, keburukan. Contohnya, fahuwa qad yasriq. Boleh jadi orang miskin ni, bila terlampau miskin, tidak ada apa-apa, maka barangkali dia boleh terjebak kepada mencuri. Waqad yazni, boleh jadi dia berzina. Waqad yaqtulu, boleh jadi dia membunuh. Waqad yaf'al waqad yaf'al. Dia boleh melakukan sesuatu perkara yang berada dalam daerah kemungkaran. Ya? Waqad nusiba ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahawa baginda bersabda, kadal faqru an yakuna kufran. Kemiskinan boleh jadi ia membawa kepada kekufuran. Waja'a fil athar, dalam athar ada disebutkan, ajibtu liman la yajidu quta yaumihi kaifa la yakhruju 'ala an-nasi syahiran sayfahu. Dia kata, aku hairan untuk orang yang tidak ada gandum pun pada hari itu dalam rumah dia, macam mana dia tak keluar kepada manusia ni dengan menggunakan pedang. Maksudnya bila orang tu terlalu miskin, ia boleh membawa kepada kemungkaran, ya. Ia boleh membawa kepada melibatkan pedang. Apapun huraian tentang ini, kefakiran dan kekufuran ni, kita serahkan pada ini dalam hadis lah, ya, ataupun dalam asar, ya. Waqad asqata Umar ibn al-Khattab hadd as-sariqah amar ramadah li'anna an-nasa jiya'un. Umar al-Khattab pernah menggugurkan hukuman hudud berkaitan dengan mencuri pada tahun kebuluran, ya, pada tahun kebuluran. Kerana ketika itu manusia terlalu berlapar, ya, terlalu berkelaparan. Maka pada tempoh tahun kebuluran ni, Umar dia tak menjalankan hukuman hudud ketika itu. Cerita ni adalah maklum, artinya disebabkan apa? Disebabkan kefakiran menyebabkan ia membawa kepada bentuk-bentuk kekufuran. Hatta innal ishtirakiyah al-hadithah ja'alatil fasada kullahu musabbaban anil faqr. Sehingga kan perkara-perkara yang berlaku, ya, yang mendatangkan keburukan itu semuanya selalunya ia hasil daripada kefakiran, ya. Kalau semua kaya, barangkali kekufuran itu lebih kuranglah, lebih rendah, ya. Wallahu a'lam. Apapun mungkin sudah tentu ada perincian yang lain. Apapun kita bincang sekadar ni je. Dalam daerah ni kita bincang ni, ia tak terbatas, ya. Maksudnya huraiannya lebih panjang, ya. Sebab nanti ada pula yang akan argue, habis itu ramai je orang kaya buat
buat benda-benda yang tak betul. Ya? Kita tak nafikan, cuma selalunya kekufuran tu berlaku disebabkan kefakiran. Tapi banyak je yang fakir bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun perbincangannya memadai kita bincang setakat ni tuan-puan. Dia perincian dia ada lagi tuan-puan. Perincian dia tak boleh berhenti kat sini lah. Cuma nak sebutnya disebabkan kemiskinan berlaku jenayah-jenayah yang tak diduga. Okey, saya teruskan tuan-puan. Fawada'a fi siyaqil muftaqirin. Maka Allah letakkan pada konteks untuk orang yang terlalu miskin ni, Allah sebutkan an-nahya an umil fawahish. Allah melarang daripada kejahatan secara umum. Berbanding dalam surah dalam surah Al-Isra digunakan wala taqrabuz zina. Ya? Tapi dalam surah Al-An'am Allah sebut wala taqrabul fawahish kerana ayat itu berkaitan dengan kemiskinan. Ya, pada konteks kemiskinan. Li'anna al-faqra mudda'atun ila irtikabiha. Kerana kefakiranlah yang membawa kepada jenayah ataupun kejahatan-kejahatan yang disebutkan tadi. Okey, dapat tuan-puan. Wa qad khassa az-zina bidzikri fil Isra. Manakala dalam surah Al-Isra digunakan lafaz az-zina secara khusus. Li'annahu akbar atau min akbara ma yabghihi al-musirun. Kerana ianya adalah perkara yang paling besar apa yang dilakukan oleh orang yang senang. Ya. Jadi orang yang senang ni bila dia ada harta yang banyak, jenayah yang biasa mereka buat adalah jenayah zina. Nampak ya? Beza kalau yang tadi bila orang miskin dia akan buat apa saja. Mungkin mencuri, mungkin melompat ataupun zina. Tapi untuk yang kaya mereka tak terdedah dengan curi ataupun rompak. Mungkin rompak cara belakang lainlah ceritanya ya. Tapi yang penting yang mereka lakukan adalah zina. Sebab tu dalam surah Al-Isra lebih digunakan lafaz zina digunakan secara khusus. Fahum yabdhuluna lahu al-mal al-kathira. Bahkan mereka sanggup meluangkan harta yang banyak untuk melakukan zina. Ya. Dan mereka melahapnya di belakang. Itu yang kita sebutkan dalam surah Al-Isra. Fanzur kaifa jama'al fawahish ma'al muftaqirin. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz fawahish tu dalam bentuk jamak. Ya, untuk dikaitkan dengan orang yang fakir, manakala Allah sebut zina tu khusus untuk orang yang senang. Ya. Jadi digunakan dalam bentuk fahishatan, dalam bentuk mufrad. Walam yaktafi bidzaka, dan Al-Quran tidak berpada dengannya, bahkan Al-Quran menjelaskan sebab kenapa larangan tersebut dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah sebut zina dulu sebab apa zina tak boleh? Sebab itu adalah fahishah. Ya. Jadi larangan fanaha bidzalika an sa'iril fawahish. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melarang dengan firman yang ini daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, tuan-puan perhatikan, ini adalah bentuk perbezaan yang nyata antara surah Al-An'am dan surah Al-Isra. Sebelum saya teruskan tuan-puan, boleh saya dapatkan maklum balas daripada tuan-puan. Setakat ni tuan-puan difahami atau tidak ya pembentangan saya pada petang ni ya. Boleh tulis dalam ruang komen 1 hingga 5. Kalau faham jelas tulis 5, kalau tak berapa jelas tulis 4. Kalau terlalu tidak jelas boleh tulis 1 ya. Okey, 5, 4, 5, alhamdulillah. Okey, boleh saya teruskan ya. Kalau 5 ni boleh saya teruskan insya-Allah. Okey, thumma anzur kaifa naha an dzalika biqaulihi. Kemudian perhatikan bagaimana Al-Quran melarang daripada kelakuan zina tu dengan firman Allah wala taqrabu. Ini disebutkan dalam dua-dua surah ya. Wala taqrabu, jangan kamu mendekati.
Larangan dengan lafaz la taqrabu, jangan kamu dekati, ia adalah lebih kuat berbanding larangan digunakan dengan la taznu, jangan kamu berzina, ataupun jangan kamu melakukan keburukan. Al-Quran tidak sebut jangan kamu melakukan, tapi disebut jangan dekati. Ya? Wa nahwiha, dan seumpamanya. Maka wala taqrabu itu larangannya lebih kuat. Dzalika annahu nahyun 'anil iqtirabi minhu. Kerana hal demikian ia adalah larangan daripada mendekati perbuatan tersebut. Fadlan, berbanding an mubasharatihi wa fi'lihi, secara direct melakukannya ataupun melakukannya secara langsung. Ya? Jadi sebut larang daripada mendekati itu lebih kuat daripada melakukannya secara langsung. Ja'a fi Ruhul Ma'ani, dalam kitab Ruhul Ma'ani. Jadi tuan-puan, untuk mereka yang ikuti kelas bahasa Arab, Ruhu kita baca dengan baris depan, ya. Sebab nama kitab. Jadi disebabkan nama kitab, kita tak baca Ruhil Ma'ani. Kita baca Ruhul Ma'ani, sebab tu nama dia. Ya? Okay, dalam Ruhul Ma'ani disebutkan wala taqrabuz zina. Allah sebut jangan kamu mendekati zina. Bimubasharati mabadihil qaribah awil ba'idah. Fadlan an mubasharatihi. Dengan apa-apa cara, baik cara yang dekat ataupun cara yang jauh, berbanding Al-Quran menggunakan lafaz melakukan zina secara langsung. Ya? Wan nahyu an qurbanihi ala khilafi ma sabaq. Larangan daripada mendekati tidak sama dengan apa yang telah disebutkan, apa yang telah berlaku dan apa yang bakal menyusul. Lil mubalaghati fin nahyi an nafsi. Kerana ini menggambarkan larangan yang lebih kuat. Ya? Kerana apa? Kerana qurbanahu da'in ila mubasharatihi. Mendekatinya itu akhirnya membawa kepada berlakunya secara langsung juga. Apa pun nak sebutnya, kesimpulan daripada kenyataan Ruhul Ma'ani ni, dia nak menguatkan huraian ayat tadi itu, larangan mendekati itu larangan lebih kuat daripada larangan melakukan. Ya? Okay, saya teruskan tuan-puan. Wa qad wasata an-nahya anhu bainan nahyi an qatlil aulad wan nahyi an qatlin nafsil muharramah. Tuan-puan perhatikan lafaz larangan mendekati zina tadi tu diletakkan di antara larangan membunuh anak dan larangan membunuh nyawa yang diharamkan. Hal ini kerana az-zina mudda'atun ila qatlil aulad. Kerana zina tu akhirnya membawa kepada pembunuhan anak. Ghairi syar'iyyin, yang tidak syar'i, yang tidak mengikut undang-undang syariat. Au ja'alahum fi hukmil maqtulin. Ataupun menjadikan mereka pada hukum orang-orang yang dibunuh. Biramyihim litakhallusi minhum. Dengan cara mencampakkan mereka supaya mereka boleh selesai daripada masalah mereka. Ya? Apapun nak sebutnya, zina yang disebutkan dalam surah ini diletakkan antara dua larangan. Iaitu yang pertama larangan membunuh anak, yang kedua larangan membunuh nyawa. Jadi zina diletakkan ni kerana zina itu yang salah satu punca pembunuhan anak. Ya? Fayakunu ta'bir qad tadarraja min qatlil aulad bisababil faqr ila qatlil aulad bisababil fahishah. Maka ungkapan yang ada dalam Al-Quran ini, ia bertangga. Bermula daripada pembunuhan anak-anak disebabkan kefakiran. Akhirnya berlaku pembunuhan anak-anak disebabkan kemungkaran yang besar. Ya? Jadi bukan semata-mata kefakiran yang ni. Sehinggalah membawa kepada pembunuhan nyawa secara umum. Ya? Okay, sebenarnya kalau nak jelasnya, ia lebih baik kita tengok pada ayat. Nanti yang kelima nanti dia akan tunjukkan, ya. InsyaAllah. Ja'a fi Ruhul Ma'ani. Dalam Ruhul Ma'ani disebutkan wa tawsitun nahyi anhu bainan nahyi an qatlil aulad wan nahyi an qatlin nafsin muharramah mutlaqan. Okey. Terletaknya di tengah larangan mendekati zina, berada di tengah antara larangan membunuh anak dan larangan membunuh nyawa yang tidak bersalah secara mutlak. Bi'tibari annahu qad
qatlul lil aulad. Ia dengan cara mengandaikan bahawa ia juga satu pembunuhan untuk anak-anak apabila berlakunya kehilangan nasab. Bila berlaku zina, nasabnya pun hilang. Ya. Fa inna man lam yasbut nasabuhu, kerana apa? Kerana orang yang tidak ada nasab yang jelas, sebenarnya secara hukum dia ini adalah orang yang mati sebenarnya. Ya. Jadi itu huraian oleh beliau dalam Ruhul Ma'ani. Okey, setakat ni jelas ya tuan-puan ya? Boleh saya teruskan tuan-puan? Ada tak bahagian yang tuan-puan tak berapa jelas, tak berapa faham? Silakan. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Jelas ya? Okey, setakat ni saya nak tanya juga keberatan tajuk kita. Berat ke ringan? Tuan-puan boleh tulis 1 hingga 5. 5 tu tanda tu berat, 1 tu tanda ringan ya. Jadi kalau sederhana tulis 3 ya. Kalau terlalu ringan tulis 1, saya boleh beratkan sikit. Kalau terlalu berat saya boleh ringankan sikit ya. Kalau terlalu berat tulis 5 ya. Sederhana ya, 3 ya. InsyaAllah. Okey, kalau sederhana okeylah ya, boleh saya teruskan ya. InsyaAllah. Okey, saya teruskan poin yang kelima tuan-puan. Khamisan, kelima, qala fil an'ami, dia berfirman dalam surah Al-An'am, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh satu nyawa pun ataupun nyawa yang mana Allah telah haramkannya. Artinya nyawa yang tidak bersalah. Illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Wa qala fil Isra, dalam surah Al-Isra Allah nyatakan wala taqtulu an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah kata janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan kebenaran. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan dizalimi, faqad ja'alna liwaliyihi sultana, maka sungguh kami jadikan untuk walinya, warisannya itu sultana, ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menuntut pembelaan. Fala yusrif fil qatl, maka kata Allah, janganlah pula dia melampau dalam menuntut balas pembunuhan. Innahu kana mansura, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hukum syarak ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita perhatikan dalam surah Al-An'am, faktafa bi dzikrin nahyi fil an'am, Allah berpada dengan menggunakan larangan sahaja. Habis itu, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak ada tambahan lain tentang pembunuhan ni. Walam yaktafi bidzaka fil Isra. Manakala dalam surah Al-Isra, Al-Quran tidak berpada dengan larangan semata-mata. Bahkan bal dzakara dzalika wa dzakara haqqal waliyyi fil ikhtisas. Bahkan Al-Quran menyebutkan tentang pembunuhan secara zalim. Kemudian Al-Quran menyebutkan juga hak si wali dalam menuntut hukuman qisas. Wa nahahu 'anil israfi fil qatl. Dan Al-Quran melarang si wali ni berlebih-lebihan, melampau dalam membunuh. Asalnya berlaku tu kena tembak aje. Tapi dia tak puas hati, dia nak kisah dia tu nak bunuh secara halus. Cabut kuku dulu sikit-sikit, lepas tu siap kulit, siap sikit-sikit, baru potong daging sikit-sikit, barulah terbunuh dalam keadaan melampau. Allah kata fala yusrif fil qatl. Nak bunuh buat sekadar je, bukannya melampau ya. Okey. Wan nahyu 'anil israfi hahuna, larangan melampaui batas ketika membunuh ni, membalas pembunuhan ni, hahuna dalam surah Al-Isra sebenarnya mutanasiqun ma'an nahyi 'anit tabdziri fil amwal, selari dengan larangan membazirkan harta. Kita sebutkan dalam surah Al-Isra ada larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membazirkan harta ya, yang mana tidak dinyatakan dalam surah Al-An'am. Sebab apa? Surah Al-Isra merujuk kepada orang yang senang ya? Orang yang senang aja yang membazir harta ni. Jadi
Begitu juga dalam bab pembunuhan menuntut hukuman qisas. Selalu juga orang yang senang bila melakukan tuntutan pembelaan, mereka lakukan dengan lebih kejam. Ya? Maka sesuai dengan itu, dalam surah Al-Isra ada tambahan fala yusrif fil qatl, selari dengan wala tubadzir tabdzira. Jangan membazir. Thumma inna hadha at-tabassuta wal ifadha mulaiman li siyaqil Isra. Kemudian sesungguhnya ini, tambahan ini dan limpahan ini. Tambahan dan limpahan ini maksud apa? Tambahan daripada larangan ni. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Maksudnya tambahan ya. Tersebut summaan inna hadhihi ziyadah lah. Ya, tambahan. Okey. Mula iman di siyaqil Isra, selari ataupun bersesuaian dengan konteks dalam surah Al-Isra. Kama anna dhalika al-ijaz wal ikhtisar. Sebagaimana ringkasan dan ringkasan, al-ikhtisar ni sama macam al-ijaz. Maksudnya sesuai untuk konteks dalam surah Al-An'am. Ya. Sebenarnya tuan-puan, at-tabassut ni jarang kita guna dalam balaghah ya. Term yang biasa kita guna, kita sebut at-tafsil. At-tafsil, perincian ya. Jadi mungkin untuk setengah orang kalimat tabassut dan al-ifadhah ni dalam balaghah ni benda yang baru lah, lafaz yang baru ya. Sebenarnya maksud yang dimaksudkan dekat sini adalah at-tafsil ataupun al-italah. Lafaz yang lebih dikenali adalah al-italah ataupun at-tafsil. Tapi maksudnya sama juga ya. At-tafsil, perincian ataupun ada bentuk penambahan. Ataupun al-iqna ataupun az-ziyadah. Itu lafaz-lafaz yang ada dalam balaghah, al-iqna ataupun az-ziyadah. So jaranglah kita guna at-tabassut wal ifadhah. Tapi bolehlah, ni kita boleh guna pakailah lepas ni tuan-puan ya. Cuma jaranglah kalau tuan-puan tengok buku balaghah, kita tak biasa guna tabassut wal ifadhah. Okay, yang penting tabassut wal ifadhah ni lawan kepada ijaz wal ikhtisar. Yang ni memang kalimah yang biasa kita guna ya. Ijaz wal ikhtisar. Okay, dalam surah Al-An'am pembentangannya berbentuk ringkas. Manakala dalam surah Al-Isra pembentangannya berbentuk rinci ya, berbentuk mufassal, diperincikan. Okay, boleh saya teruskan yang ke-6. Okay, sadisan, ke-6. Qala fil an'ami wal isra, dia berfirman dalam surah Al-An'am dan surah Al-Isra. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kata Allah, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sehinggalah anak yatim itu sampai kepada umur asyudnya, sampai kepada umur matang ni. Dalam Al-Quran, umur yang paling matang adalah umur 40 dalam Al-Quran ya. Tapi ada yang mendakwa asyud dekat sini kita boleh terjemahkan beberapa maksud ya. So ni dalam bab fiqh lah tuan-tuan, bulughul asyud ya. Sampai usia matang ni umur berapa? Ada yang kata usia matang ni setiap orang tak sama. Ya. Bila dia dah pandai melakukan tasarruf harta mereka, pandai menggunakan harta, dia panggil dah sampai umur matang. Ada yang terjemahkan sampai, maksudnya yang belugha asyuddah dekat sini adalah orang yang dah sampai usia baligh. Apapun, kita serahkan perbincangan bulughul asyud ini kepada perbincangan fiqh ya. Dalam Al-Quran disebut ayat belugha asyuddah. Faqad nahahum 'anil iqtirabi minhu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala melarang mereka daripada mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik. Fa kaifa bitasarrufi fihi, macam mana pula nak gunakan harta anak yatim, bahkan mendekati pun dah dilarang. Artinya larangan mendekati adalah lebih kuat berbanding larangan mubasyaratihi, melakukannya secara langsung ya. Sama macam zina tadi, wala taqrabu zina, dia tak guna wala taznu. Sama juga untuk anak yatim, dia sebut wala taqrabu mal yatim, dia tak sebut wala
wala tatasarrafu mal al-yatim. Contohlah ya. Wa hadha an-nahyu ablaghu min al-qaul. Dan larangan ini adalah lebih kuat berbanding dengan firman Allah, dengan menggunakan firman yang lain, dengan menggunakan perkataan yang lain, iaitu wala tatasarrafu bimalil yatim au nahwu dhalik, ataupun penggunaan lafaz-lafaz yang lain. Faqad, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala naha an qurbanihi, melarang daripada mendekati harta anak yatim, disebabkan lima dzukira sabiqan, sebagaimana disebutkan sebelum ini, ya, minal mubalaghati fit ta'arrudi lahu. Ia adalah isyarat bahawa tindakan yang larangan yang lebih kuat, ya, daripada berhadapan dengannya. Artinya larangan taqrabu tu lebih kuat daripada melakukannya secara langsung. Okey, boleh saya teruskan tuan-puan ya? Tuan-puan okey ke saya terjemah satu-satu ni, ataupun eloknya saya buat kesimpulan terus setiap perenggan? Saya rasa elok juga kita terjemah satu-satu macam ni kan? Ke elok saya terjemah ikut perenggan? Okey, setakat ni bila saya terjemah ya, satu-satu ya. Satu-satu. Okey. Setakat ni sepatutnya lepas saya terjemah satu-satu saya akan ulang balik kan? Okey ke macam ni tuan-puan? Ke perlu saya ulang balik perenggan tu? Boleh ya? Kalau saya teruskan macam ni boleh ya? Dia kata kalau selepas saya terjemah satu-satu, tuan-puan tak dapat tangkap, tuan-puan maklumkan ya? InsyaAllah. Okey. Sabi'an, ketujuh. Qaddamal ifa'a bil kaili wal mizan. Kata Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memenuhi sukatan dan timbangan berbanding Allah sebut memenuhi janji dalam surah Al-An'am. Manakala dalam surah Al-Isra, wa qaddamal ifa' bil ahdi, Allah mendahulukan dahulu menunaikan janji berbanding menunaikan sukatan dan timbangan dalam surah Al-Isra. Sebab apa? Dzalika li'annahu marra dzikru al-muftaqirina fil an'am. Hal ini kerana telah pun ada penyebutan tentang orang yang miskin dalam surah Al-An'am. Allah sebutkan apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan kefakiran. Dalam surah Al-Isra, khasyata imlaq, disebabkan takut miskin ni, disebabkan dah miskin dah. Wa qad dzakara al-muwassirina fil Isra. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang mudah, orang yang senang dalam surah Al-Isra. Wal fuqara, dan orang-orang miskinlah yang lebih kuat, yang lebih cenderung untuk melakukan penganiayaan dalam timbangan, ya, at-taqfif, iaitu tidak menunaikan hak timbangan yang sewajarnya, al-mutaffifin, ya. Okey, wa adamil ifa' bil kail, dan tidak memenuhi sukatan. Kerana apa? Kerana keperluan orang yang miskin kepada harta. Fakana wad'u kulli ta'birin fi makanihi alladhi huwa alyaqu bihi. Maka setiap ungkapan yang Allah letakkan itu adalah pada tempatnya yang paling layak untuknya. Okey, dapat ya tuan-tuan? Poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-8, kalau saya perlu ulang, tuan-puan maklumkan ya, jangan nganga seorang-seorang, kemudian duk renung kat lain, termenung apa yang ustaz ni bincang ya. Sebab saya andaikan tuan-puan fahamlah insya-Allah ya. Tapi kalau saya perlu ulang boleh maklumkan. Thaminan, ke-8. Qala fil an'am, dia berfirman dalam surah Al-An'am. Firman Allah, wa awful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Wa qala fil isra, tersasul, dia berfirman dalam surah Al-Isra, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Kata Allah, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, yang dengan timbangan yang lurus.
kata Allah Subhanahu wa taala. Fazada idza kiltum. Dalam surah Al-Isra ada tambahan idza kiltum, apabila kamu menyukat. Tuan-puan dah nampak kan sebab apa ada tambahan idza kiltum berbanding dalam surah Al-An'am dia tak sebut idza kiltum. Wa hadhihi ziyadah, tambahan idza kiltum ini mutanasibatun ma'a siyaqit tafsil fil Isra. Sebab yang pertama kerana ia selari dengan konteks perincian dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ada bentuk tabassut ataupun al-ifadah ataupun at-tafsil ataupun al-italah ataupun al-itnab. Ya, bentuk yang lebih panjang ataupun az-ziyadah. Wa makna idza wakiltum, dan makna idza kiltum itu adalah waqtal kail, ketika menyukat. Ini berarti kegiatan menyukat dalam surah Al-Isra ia adalah kegiatan yang bukan berbentuk permanen. Ia berbentuk sementara. Ya, jadi mungkin itu side income dia. Ya, dalam surah Al-An'am ni lebih kepada income utama, main income. Tapi dalam surah Al-Isra ni lebih pada side income. Jadi side income sebab tu ada tambah idza kiltum. Kalau main income dia tak sebut idza kiltum. Jelas ya tuan-puan ya? Faqad amara bil ifa waqtal kail. Maka dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyempurnakan sukatan ketika menyukat. Wa adama ta'khiri ba'dil haqq, dan tidak melambatkan beberapa hak. Beberapa hak dia, beberapa keperluannya. Ja'a fi al-bahrul muhit, dalam al-bahrul muhit, wa taqyidu biqaulihi, tambahan dengan firman Allah ataupun kaitan kepilan dengan firman-Nya idza kiltum, apabila kamu menyukat, ay waqtakailikum ala sabilit ta'kid, iaitu pada waktu kamu menyukat untuk tujuan penegasan. Wa alla yata'akhkhar al-ifa, dan supaya dia tidak melewatkan penunaian ataupun melewatkan hak dengan cara dia menyukat dengan kurang, bi ayyakila bi nuqsan, dia sukat dengan cara yang kurang, ma thamma ma bi nuqsani ma bi nuqsani ma thumma yuaffihi ba'du. Maaf ya. Okey, dekat sini jadi larangan ini kata Al-Bahrul Muhit, larangan ini adalah tambahan idza kiltum ini menambahkan lagi penegasan dan supaya dia tidak melewatkan tuntutan menyukat itu dengan cara macam mana, dia sukat dengan cara apa bagaimanapun untuk jadi kurang, binuqsanin ma. Jadi ma ni kalau kita tambah maksudnya bi ayyi nuqsan. Dalam bahasa Arab, tuan-puan, selain daripada tuan-puan guna bi ayyi nuqsan, dengan apa-apa cara nak bagi kurang, kadang-kadang kita tambah ma kat belakang, binuqsanin ma. Ya? Artinya dengan apa-apa cara yang menyebabkan kurang. Jadi lepas tu sama lepas ni tuan-puan, kalau kita sebut bacalah apa-apa kitab pun. Kalau sebut kita sebut biasanya iqra ayya kitabin. Ya? Kita boleh sebut juga iqra kitaban ma. Ma tu letak belakang. Itu penggunaan uslub bahasa Arab ya. Okay, saya teruskan tuan-puan. Summa yuaffihi ba'du. Kemudian dia tunaikannya selepas itu. Fala yata'akhkharul ifa an waqtil kail. Maka larangan ini adalah supaya dia tak lewatkan timbangan ketika waktu menyukat. Ya. Wallahu a'lam, itu uraian dia. Okey, kalau saya tambah macam yang saya sebut kepada tuan-puan, kerana ini adalah lebih kepada side income. Bila side income, maka orang yang senang aja dia buat kerja side income ni kan. Maka tambah idza kiltum ya. Manakala untuk yang menjadikan ini sebagai main income, maka dia tak tambah idza kiltum ya. Wa fi hadha at-taqyid fa'idatun ukhra. Dalam tambahan idza kiltum ini ada tambahan faedah yang lain. Ya, fa makna idza kiltum, makna idza kiltum adalah idza bi'tum, apabila kamu melakukan perniagaan. Wa tatfifu yakunu fi hadzal mawtin. Maka penganiayaan timbangan itu berlaku ketika keadaan ini.
Kerana apa? Fa innal bai'a huwa alladhi yutaffifu wa yanqusu fil kail. Kerana yang berniaga itulah yang melakukan pengurangan sukatan dan mengurangkan sukatan. Terjemahan yang sama. Ammal ladhi yaqtal fala hajata ila amrihi bil ifa. Manakala orang yang menerima timbangan itu, menerima sukatan, maka tidak ada keperluan untuk menyuruhnya melakukan ifa. Jadi ini huraian yang ketiga. Tadi saya sebutkan huraian pertama tadi sebab main income ataupun side income. Yang kedua, kerana idza kiltum ini supaya dilakukan keadilan itu ketika menimbang, ketika menyukat, dan sesuai dengan konteks surah itu yang berbentuk tafsil ataupun al-italah. Yang ketiga, tersebutkan bila sebut menyukat ini, dia ada dua kumpulan. Ada kumpulan yang menyukat, ada kumpulan yang menerima sukatan. Maka bila sebut kat sini, idza kiltum, jika kamu yang menyukat. Ya? Jadi tambahan ini untuk menunjukkan yang disuruh untuk menunaikan sukatan ini adalah orang yang menyukat. Ya? Jadi orang yang menerima sukatan, dia tak perlulah untuk buat al-aufu al-kail. Ya? Itu huraian yang ke-8. Okay, saya teruskan. Tasi'an, ke-9. Qala fil an'ami ba'dal amri bi'ifa'il kaili wal mizani bil qist. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am selepas perintah untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan secara adil, Allah sebut wa idza qultum fa'dilu. Maka dan apabila kamu berkata, maka bersifat adil. Walau kana dha qurba, walaupun orang itu adalah orang yang dekat. Wa munasabatuhu ma'a ma qablahu, kesesuaiannya dengan ayat sebelumnya itu, lafaz sebelumnya itu adalah annama qablahu amrun bil adli fil umuril madiyah. Bahawa perintah melakukan adil sebelum ayat ini adalah pada urusan material. Wa hadha amrun bil adli fil qaul. Manakala kali ini tuntutan untuk mereka berlaku adil dalam percakapan. Artinya adil, ia bukan sekadar tindakan, ia juga adalah melibatkan perkataan. Ya? Okay. Ashiran, ke-10. Qala fil an'am, dia berfirman dalam surah Al-An'am, wa bi'ahdillahi awfu, dan dengan janji Allah tunaikanlah. Bitaqdimil jar wal majrur 'ala al-fi'li, dengan cara mengedepankan, mendahulukan al-jar dan al-majrur. Bi'ahdillah. Ya? Tadi dia sebut bi'ahdillah tu kat depan. Bandingkan dengan surah Al-Isra, wa aufu bil adli. Wa aufu bil ahdi. Dia sebut dulu aufu, baru dia sebut al-ahdi. Al-ahdi kat belakang. Ya? Bitaqdimil fi'li 'ala al-jari wal majrur. Dengan cara mendahulukan fi'il, kata kerja dulu. Barulah disebut al-jar wal majrur. Wa hadha taqdimu fi ayatil an'am lil ihtimami wal inayah. Apa yang didahulukan dalam surah Al-An'am ni, wa bi'ahdillah ni disebutkan dulu dalam surah Al-An'am sebab apa? Sebab untuk al-ihtimam wal inayah, untuk menunjukkan keprihatinan dan kecaknaan. Dzalika annahu adhafa al-ahda ila Allah. Bahkan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dia tak sebut wa bil ahdi, tapi dia sebut bi ahdillah, ditambah lafaz Allah. Bandingkan dalam surah Al-Isra, bil ahdi tanpa lafaz Allah. Ya? Fasdada tafkhiman. Kenapa ditambah lafaz Allah ni? Untuk menambahkan lagi kekuatan ayat ni. Kekuatan frasa ni disebut tafkhiman, untuk menebalkan lagi ni urusan ni. Ya? Wa kana dzalika ata'a ila taqdimi. Oleh yang demikian, bentuk yang tafkhim ini, bentuk yang tebal ini lebih membawa kepada ia patut didahulukan. Ya? Waqad taqul, boleh jadi anda akan bertanya, walakinnallaha subhanahu qala fi makanin akhar.
Sedangkan akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebutkan dalam tempat yang lain wa aufu bi ahdillah, ada lafaz Allah juga. Tapi kenapa bi ahdillah bukan berada di hadapan? Ya. Kalau kita katakan disebabkan ada tambahan Allah, perlu dikedepankan sebab isyarat kepada tafkhim, isyarat betapa pentingnya benda itu. Tapi dalam surah An-Nahl Allah sebut bi ahdillah di kat belakang. Idza ahadtum, ada tambah pula apabila kamu melakukan perjanjian, ya. Jadi kenapa dalam surah An-Nahl diletakkan dahulu aufu baru sebut bi ahdillah? Kalau tadi untuk bandingkan dengan surah Al-Isra kita jelaslah sebab tidak ada bi ahdillah pada Al-Isra. Tapi An-Nahl kenapa pula tadi? Wa ahsabu annal farqa wadihun bainahuma. Saya kira dia kata bahawa perbezaan sangat jelas antara kedua keadaan ini, iaitu surah An-Nahl dan surah Al-An'am. Fa fi ayatin Nahli khassasa ahdallahi biqaulihi. Maka dalam ayat surah An-Nahl Allah khususkan lafaz ahdillah tadi itu, Allah tambahkan lagi dengan idza ahadtum, apabila kamu melakukan perjanjian. Manakala dalam surah Al-An'am Allah lepaskannya, Allah bebaskannya, mutlakkannya dalam bentuk yang mutlak, tidak ada idza ahadtum. Wal farqu bainahuma, perbezaan antara ada tambahan idza ahadtum dengan tidak ada ni, annal ahdal ladzi fin nahli yakni bihi al ahdal ladzi yaqiduhu asy-syakhsu bi ikhtiyarihi. Okey, perbezaan antara surah An-Nahl dan surah Al-An'am ini adalah bahawa perjanjian yang disebutkan dalam surah An-Nahl itu merujuk kepada perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan pilihan dia. Ya. Dengan berdalilkan firman Allah idza ahadtum. Berbanding dalam surah Al-An'am itu bukan pilihan dia. Ja'a fi at-tafsirul kabir, at-tafsirul kabir, dalam at-tafsirul kabir wa liqa'ilin an yaqul, boleh jadi orang akan bertanya, innahu ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah janji Allah apabila kamu melakukan perjanjian. Fahadha yajibu an yakuna mukhtassan bil uhud alladhi yaltazimuha al-insan bi ikhtiyari nafsihi. Maka ini wajib ataupun sepatutnya ia merujuk kepada perjanjian yang dikhususkan, ya, yang dilakukan oleh seseorang manusia dengan pilihan dirinya. Lianna qawlahu, kerana firman Allah idza ahtum yadullu ala hadzal makna, menunjukkan makna yang ini, ya, menunjukkan makna ini adalah pilihan dia. Wa amma ma fi ayatil an'am, adapun apa yang dibentangkan dalam ayat surah Al-An'am, fahuwa amun, ia adalah janji perjanjian yang lebih umum, yashmalu jami'al uhud ma ahidahu Allahu ila ibadihi wa ma ta'ahada alaihi al-khalqu fima bainahum. Sama ada ia meliputi segala janji yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya ataupun makhluk-makhluk yang lain yang tetapkan janji untuk dia buat bersama. Jadi wala syakka, tidak syak lagi bahawa janji Allah dengan makna yang lebih umum adalah lebih agung daripada janji antara makhluk semata-mata, ya. Jadi kalau yang bawah tadi tu bi'ahdillahi idza ahadtum, itu merujuk kepada perjanjian dalam kalangan manusia, ya. Tapi yang dalam surah Al-An'am ni, perjanjian itu boleh membawa makna yang lebih umum, baik dalam kalangan makhluk, baik perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqaddama al-majrur fi al-an'am lil ihtimam wal inayah. Maka Allah Subhanahu wa taala dahulukan bi'ahdillah dulu dalam surah Al-An'am untuk menunjukkan keprihatinan dan kecaknaannya. Wa qaddama al-fi'la fi an-nahli, manakala dalam surah An-Nahl disebut wa aufu dulu, barulah disebut bi'ahdillah. Kesimpulan dia yang penting, poin yang penting untuk yang ke-10 ni supaya tuan-puan jelas, ya. Okey, saya ulang balik tuan-puan, ya, untuk poin yang ke-10. Dalam surah Al-An'am digunakan wa bi'ahdillahi aufu. Dalam surah Al-Isra digunakan wa aufu bil ahdi. Kenapa? Alasan yang pertama, kerana dalam surah Al-An'am ni ada lafaz Allah. Maka lafaz Allah ni menunjukkan ia adalah
tuntutan yang berat. Bila tuntutan berat, bi'ahdillah letak depan. Berbanding bila ahdi letak belakang. Okey, jadi soalan yang kedua boleh timbul. Kalau begitu, kenapa pula dalam surah An-Nahl, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum, bi'ahdillah duduk kat belakang? Maka jawapannya sebab ada tambahan idza ahadtum, apabila kamu melakukan perjanjian. Bila sebut idza ahadtum, ini adalah lafaz yang lebih khusus. Kita sebut ini at-takhsis, ya. Lafaz yang lebih khas sebab ada takyid dekat sini, muqayyad, ya. Bila ada lafaz yang khusus, ia merujuk kepada perjanjian yang kita boleh pilih, ya. Yang tadi boleh merujuk kepada perjanjian yang dipilih ataupun tidak dipilih, tapi yang ini merujuk kepada perjanjian yang dipilih semata-mata. Maka perjanjian yang terpilih ini, ia selalunya berlaku antara makhluk dengan makhluk. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan itu, bi'ahdillahi idza ahadtum, kerana kepentingannya, kebesarannya tak kuat macam yang atas tadi, surah Al-An'am, maka ia dikebelakangkan berbanding dikedepankan. Itulah huraian dia. Panjang-panjang kita baca ni, ya. Okey, wa hunaka umurun ukhra tarifatun fi hatainil majmu'ataini fil ayat minal ayat. Dan ada lagi perkara-perkara lain yang setaraf dalam kedua kumpulan ayat ini, baik ayat dalam surah Al-An'am, ada ayat dalam surah Al-Isra' tadi, ghaira annana, cuma kami naktafi bihadzal qadari, kami cukupkan perbincangan kita sampai sini, fa inna fihil kifayata fima ahsab, kerana dah cukup dah saya rasa. Itu yang sebut, dah cukup dah saya rasa. Itu kesimpulan penutup dia. Dia kata boleh lagi nak tambah, cuma setakat yang kita bincang ni kiranya dah cukup dah tu. Wallahu a'lam. Pandai dia timing, ya. Sedang elok 3.30 habis. Okey, tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan sebelum kita tutup majlis kita? Okey, nanti tuan-puan boleh bagi maklum balas lah tuan-puan, mana lagi okey, saya baca kesimpulan terus ke ataupun saya baca satu-satu, ya. Saya punya cadangan, elok juga kita baca satu-satu sebagai pengenalan awal, ataupun kita biasakan diri dengan kita Arab ni, nanti insya-Allah senang. Saya nak masuk tajuk-tajuk lain lagi. Ya, Cik Nur ada soalan ke? Tak ada, tersekan. Okay, tak ada, tertekan, ya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-puan. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan saya pada petang ni. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan Allah tambahkan kefahaman, Allah tambahkan penghayatan dalam diri tuan-puan untuk menghayati kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.